Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat saya yang setia dengan kita pada hari ini, yang bersama-sama dengan Masdia TV. Dan sebelum ini saya telah sama-sama lihat beberapa komen daripada WhatsApp yang orang-orang hantar pada saya, bila nak live ni di Masdia TV. Saya kata tunggu sekejap. Sebab hari ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan bersempena dengan satu tajuk yang begitu menarik pada hari ini, iaitu tajuk yang dikatakan satu antara serumpun, iaitu antara Malaysia dan juga Indonesia. Malaysia-Indonesia ini merupakan salah satu negara serumpun yang berkolaborasi. Ibarat satu pantun yang boleh saya sampaikan, bukan batang sebarang batang diikat tali jerami. Bukannya datang sebarang datang untuk tingkatkan ekonomi. Negara serumpun kita ini, kita perlu tingkatkan lagi ekonomi, tingkatkan lagi hubungan diplomatik dan juga tingkatkan lagi khususnya ekonomi pendidikan, yang mana Masdia memainkan peranan di bawah bersama dengan Yayasan Malindo. Kolaborasi kita bersama dengan Universitas Negeri Padang ini bukan saja bermula daripada hari ini, malah sudah bermula sekian lama. Dan saya melihat bahawa Universitas Negeri Padang ini merupakan universiti yang besar. Antara universiti yang besar di dalam negara Indonesia adalah Universitas Negeri Padang. UMP merupakan Universitas Negeri Padang antara universiti yang terbesar. Dan juga universiti-universiti yang ada di Indonesia ini juga berkolaborasi bersama dengan Yayasan Malindo dan juga Masdia. Tetapi Universitas Negeri Padang, dengan adanya fakultas-fakultas yang ada di Universitas Negeri Padang ini, kita berkolaborasi bukan saja di dalam akademik tetapi di dalam beberapa hal yang kita berkolaborasi bersama, terutamanya Masdia melalui Yayasan Malindo ini menjadi jambatan kepada universiti-universiti yang ada di dalam negara kita. Universiti-universiti yang ada di dalam negara kita, kolej-kolej yang ada di dalam negara kita ini untuk berkolaborasi di dalam tiga. Satu, research itu biasalah kolaborasi antara universiti-universiti dan juga kolej-kolej dan universiti-universiti biasa berkolaborasi di dalam research. Yang kedua, Yayasan Malindo menjadi satu jambatan kepada universiti-universiti untuk berkolaborasi untuk student exchange. Dan sebahagian yang mungkin boleh Yayasan Malindo menjadi penaja kepada program-program student mobility dan juga beasiswa yang biasanya student-student Malaysia yang belajar di Indonesia. Banyak student Malaysia yang buat medik di Indonesia, khususnya di Andalas, di Universitas Negeri Padang, buat program-program yang ada daripada negara-negara sahabat yang lain juga ada di UMP ini. Dan kita tengok universiti-universiti yang lain seperti Universiti Kadir Bangsa, Universiti Sriwijaya yang ada di Palembang. Banyak student-student medik yang buat di Indonesia dan balik berkhidmat di dalam negara kita dan mencurahkan bakti kepada rakyat Malaysia melalui perkhidmatan-perkhidmatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dan juga kementerian-kementerian yang mereka bekerja di kementerian setelah mereka belajar daripada universiti ini. Dan saya akan bercakap dengan lebih panjang berkenaan dengan Universitas Negeri Padang dan juga kolaborasi bersama dengan Universitas Negeri Padang bersempena dengan Pak Rektor, iaitu Profesor Dr. Randes Ganefri juga melantik menunjuk saya sebagai perwakilan bagi negara Malaysia serta negara-negara sahabat yang lain untuk membantu. Dan ini merupakan fungsi dan tanggungjawab saya bagi memberi penerangan kepada anda semua secara yang kita lihat, iaitu kolaborasi Universitas Negeri Padang. Secara jelasnya bahawa Universitas Negeri Padang sentiasa terbuka untuk menerima semua universiti-universiti yang ada di dalam dan juga di luar negara, bukan saja Indonesia tetapi negara-negara sahabat yang lain. Silakan ke Universitas Negeri Padang dan kita kembali selepas ini. Terima kasih kepada semua yang sedang menanti di dalam ulasan-ulasan saya berkenaan dengan kolaborasi, iaitu collaboration with the Universitas Negeri Padang. Universitas Negeri Padang ini, UMP, merupakan satu universiti yang besar di Indonesia yang terdiri daripada lebih 40 hingga 50 ribu student yang ada di Universitas Negeri Padang. UMP juga merupakan antara universitas yang terbaik yang mendapat akreditasi terbaik daripada negara Indonesia sendiri yang mengiktirafkannya dan juga negara-negara yang lain ada di dunia.
ternyata banyak student-student daripada universitas yang lain menghantar student untuk exchange di dalam program double degree, di dalam program untuk mewujudkan program-program kolaborasi di dalam double diploma, double master bersama dengan Universitas Negeri Padang. Terutamanya Universitas Negeri Padang mempunyai fakultas ekonomi. Dan saya kebetulan juga memberi pendidikan di Universitas Negeri Padang sebagai guest professor di Universitas Negeri Padang dan membantu Pak Rektor serta dosen-dosen yang ada, khususnya para dekan, untuk menjalinkan hubungan antara dekan dan juga dekan yang ada di dalam negara kita. Dekan yang ada di dalam negara kita, contoh seperti universiti yang ada, tidak kira universiti awam ataupun universiti swasta, bahkan universiti-universiti yang baru ataupun yang lama, kita juga menerima dengan baik, dan kolaborasi ini sentiasa kita buat antara Universitas Negeri Padang UMP dan juga universiti yang ada di dalam negara kita. Itu yang pertama. Poin yang kedua yang saya ingin kongsikan dengan anda semua, student mobility. Student mobility ini, mereka daripada Malaysia pergi ke UMP, dan of course UMP akan melayani melalui Pak Dekan dan juga Ibu Dekan yang ada di UMP, Universitas Negeri Padang. Dan Universitas Negeri Padang ini juga merupakan satu tempat yang begitu indah. Negeri Padang adalah satu negeri yang sangat indah. Kita lihat dari segi seni, ukiran, rumah dan sebagainya, makanan. Jangan lupa, makanan yang sangat enak, yang tersedap sekali kata Wali Kota Padang adalah makanan rendang. Rendang itu berasal dari Padang. Berasal daripada Padang. Kalau kita tengok, bukan saja rendang, nasi Padang yang ada di sini. Nasi Padang banyak yang ada. Di Jalan Tar ada, di Chowkit ada. Bahkan di mall-mall juga sekarang sudah ada. Di dalam negara Malaysia, bukan Indonesia saja anda boleh makan nasi Padang. Di Malaysia juga boleh makan nasi Padang. Itulah kehebatannya nama Padang itu. Kalau kita lihat, saya ingin kongsikan dengan anda sedikit. Setelah dan sebelum PKP ini, iaitu sebelum MCO ini, flight to Padang ada 3 kali satu hari. Pagi, tengah hari dan petang. Pagi, tengah hari dan petang. Satu hari 3 kali flight. That means Padang is the destination yang begitu pesat sekali membangun kerana ada 3 kali flight. Satu pagi, tengah hari dan petang. Jadi 3 kali flight ini membawa penumpang-penumpang daripada Malaysia dan juga Indonesia untuk masuk, dan di sana telah menghidupkan travel, yang mana tourism, iaitu industri pelancongan, telah hidup secara otomatis. Dan juga di sana mungkin yang datang ini untuk berubat. Ramai yang berubat di Penang, ramai yang berubat di Melaka, ramai juga berubat di Kuala Lumpur. Banyak hospital-hospital yang ada. Tidak perlu saya sebut satu persatu, mungkin 1-2 saya boleh sebutlah. Contoh macam Pusrawi atau KPJ atau Hospital Pantai atau Hospital IJN, atau di Melaka Mahkota, dan juga di Penang ada Great Eagle. Banyak universiti dan juga hospital, rumah sakit yang berkolaborasi, yang mana menerima para pesakit-pesakit yang ada daripada Padang. Itu yang pertama. Bukan saja health tourism telah kita bentuk, tetapi di dalam education tourism juga terbentuk secara otomatis. Ramai anak-anak dari Pak Rektor, anak sendiri juga belajar di Universitas Kebangsaan Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebut universitas pula macam orang Indonesia pula kita. Jadi itulah berkenaan dengan Universitas Negeri Padang. Begitu besarnya Universitas Negeri Padang yang kita tengok, dan juga banyak Universitas Negeri Padang ini student-student alumni-nya bekerja di Malaysia. Dan bekerja di Malaysia ini setelah mereka belajar, saya ingin sebut untuk pengetahuan anda, iaitu perkataan magang. M-A-G-A-N-G, magang. Magang itu adalah satu perkataan yang mana mereka telah belajar dan mereka praktikal di Malaysia. Bekerja sambil belajar. Bekerja sambil belajar. Dan bekerja sambil belajar ini sangat orang kata sangat manfaat untuk mereka menimba satu pengalaman. Jadi mereka-mereka yang belajar di UNMP, belajar Universitas Negeri Padang ini, bekerja di Malaysia. Sama juga orang yang Malaysia, nanti magangnya di Indonesia. Mereka dapat pengalaman baru dan international experience. Ramai juga di dalam komen-komen tanyakan saya, ada dalam Facebook, dalam Instagram, dalam WhatsApp sekarang saya baca sedikit. Nak tengok Universiti Negeri Padang, nak tengok. Okey, boleh. Saya akan bagi tengok sekejap, iaitu review berkenaan dengan profile Universiti Negeri Padang yang mana dipimpin oleh Profesor Ganefri. Profesor Ganefri ini adalah rektor kepada Universiti Negeri Padang, UMP. Jadi UMP ini terkenal, bukan saja terkenal di dalam negara kita, dan banyak pemimpin-pemimpin yang telah menerima anugerah-anugerah Dr. Hace, Dr. Honoris Causa. Mereka terima doktor kehormat daripada Universiti Negeri Padang, UMP ini. Contoh Ibu Megawati. Ibu Megawati adalah Presiden yang kelima Republik Indonesia.
Presiden Republik Indonesia yang kelima juga menerima Dr. Aceh daripada Malaysia. Tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh pendidik yang ada di Malaysia, macam contoh Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim juga pernah menerima Dr. Aceh Honoris Causa daripada Universiti Negeri Padang, UMP. Jadi inilah hubungan yang ada di antara UMP ini dan juga Universiti Negeri Padang dengan universiti-universiti yang ada di dalam negara Malaysia dan di luar Malaysia ini, contoh ada di Myanmar dan sebagainya. Dan saya selepas pada video ini ada satu pengumuman penting untuk anda semua. Jadi kita nantikan juga selepas pada pengumuman, untuk mendengar pengumuman saya ini selepas pada video profil Universiti Negeri Padang. Kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Profesor Ganefri PhD, Director of Universitas Negeri Padang. Welcome to Universitas Negeri Padang. Universitas Negeri Padang has 8 faculties and 1 graduate programs, with 41 study programs are accredited A. Universitas Negeri Padang has excellent supporting facilities and infrastructures such as laboratories and workshop, libraries, business center, sport facilities, art galleries and art performance facilities, and the international student dormitories, an internet network with the capacity of 2.5 GB per second. Hi, my name is Farhan And I'm Hifzi Liman. and we are students from Republic Polytechnic in Singapore. Kami akan membawa ilmu dari Universitas Negeri Padang ini ke Papua untuk membangun Papua lebih baik. Hello everyone, nama saya Maria Adeline Duroin. I'm from Capiz State University, Philippines. It's worth to remember and worth to share to the world. Mabuhay UNP! The impact of technology and the industry nowadays have triggered Universitas Negeri Padang to develop sustainable programs. Universitas Negeri Padang focuses on education and qualified teaching process, research and high quality publication, then community services that give advantages to the society. Selain akreditasi dan juga fasilitas yang memadai, Universitas Negeri Padang juga mempersiapkan mahasiswanya untuk dapat bersaing di dunia pekerjaan termasuk di dunia internasional.
The best achievement of Universitas Negeri Padang over the past 4 years. The best state university in the program and financial management of the Public Service Agency of Higher Education category in Indonesia in 2018, gaining an award from the Ministry of Research, Technology and Higher Education for organizing the Energy Efficient Card Contest in Indonesia. The Best Asset Manager in Indonesia, first rank in public information, and second best university that provides information through the website in Indonesia. The student of Universitas Negeri Padang also contribute to various events such as academic, sport, arts and culture, both national and international. In 2019, Universitas Negeri Padang is ranked on the top 25th of the more than 4,000 universities in Indonesia. Terima kasih kepada semua rakan-rakan Facebook saya dan juga rakan Instagram serta YouTube yang bersama-sama dengan saya sepanjang kita buat live pada hari ini. Saya ucap terima kasihlah kepada anda kerana masih setia untuk menunggu dan juga melihat pengumuman-pengumuman yang akan dibuat oleh saya bagi pihak Universitas Negeri Padang. Beberapa pengumuman penting yang akan disampaikan sebentar lagi selepas ini yang dipesan oleh Pak Rektor kepada saya. Dan sebelum itu anda biasa pergi ke Padang, kita tengok budaya Padang, nyanyian lagu Padang dan juga segala yang ada. Orang-orang Padang ni semua baik belaka. Kolaborasi Universitas Negeri Padang bersama Masdia dan juga Yayasan Malindo ini sangat baik, sangat erat sekali. Kolaborasi bukan saja Universitas Negeri Padang, tetapi Universitas Negeri Padang bersama dengan universiti yang ada di Malaysia. Universitas Negeri Padang ada kolaborasi bersama Universiti Kebangsaan Malaysia di dalam research. Universitas Negeri Padang juga ada kolaborasi bersama UTHN di dalam research dan juga universiti-universiti yang ada selain daripada universiti yang ada UKM, universiti-universiti yang akan di masa-masa hadapan iaitu Universiti Teknologi Mara UiTM. Jadi inilah kolaborasi-kolaborasi yang akan kita ketemu dan jalinkan hubungan di antara dekan dan juga Vice Chancellor dan Rektor yang ada di Universiti Negeri Padang dan juga di universiti-universiti yang ada di Malaysia ini. Dan selain daripada itu, ramai yang tadi yang sempat mesej pada saya, dia kata, "Oi, baguslah," dia kata, "Aku belum mandi, tak tung-tung, tapi masih cantik juga, tak tung-tung. Apalagi kalau sudah mandi, tak tung-tung. Pasti cantik sekali." Ini lagu. Saya teringatlah kalau pergi ke Padang ini bersama dengan Bapak Gubernur Padang, Bapak Gubernur Sumatera Barat ini. Wah, main bandnya Pak Irwan Prayitno, Profesor Irwan Prayitno ini. Wah, main band bukan main hebat. Dan kita tengok Abuya itu, Pak Abuya kita, Wali Kota Padang. Wah, he's the best Wali Kota, Mayor Padang. Kita tengok kawasan Padang begitu maju. Universitas Negeri Padang yang dipimpin oleh Pak Profesor Ganefri, Rektor Universitas Negeri Padang yang telah menang bertanding, dipilih kembali sebagai Rektor periode yang kedua. Tahniah kepada Pak Rektor Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri yang begitu hebat. Banyak kerana beliau perform. Saya melihat Profesor Ganefri di dalam kesan-kesan yang telah diberikan kepada negara itu banyak.
beliau telah menghadirkan pemimpin-pemimpin yang ada di dalam negara Republik Indonesia dan juga negara-negara sahabat, bahkan duta-duta besar. Duta-duta besar pun pernah pergi balik ke Universiti Negeri Padang untuk memberikan kuliah umum. Saya juga pernah dijemput oleh Pak Profesor Ganefri, iaitu Rektor Universiti Negeri Padang. Dan juga saya memberi perkhidmatan saya kepada Universiti Negeri Padang sebagai seorang perwakilan untuk menjabatankan Universiti Negeri Padang kepada universiti dan juga kepada masyarakat serta student-student yang akan belajar di Universiti Negeri Padang. Jadi kolaborasi Universiti Negeri Padang ini bukan saja dengan Masdia, akademik-akademik yang memberikan perkhidmatan serta akademik program-program yang develop bersama dengan Universiti Negeri Padang di dalam program kemahiran. Dan baru-baru ini kita telah ada graduasi, iaitu di bawah Profesor Eng Pokok, satu badan organisasi yang besar, FCPAAM. Organisasi yang besar yang ada di dalam negara Malaysia, yang telah pergi ke Universiti Negeri Padang membawa rombongan pelajar-pelajar di dalam bidang seni Qigong, iaitu seni yang mana olahraga di bawah Fakultas Olahraga yang ada di Universiti Negeri Padang, dan telah graduasi di Universiti Negeri Padang. Ini satu sejarah yang perlu kita hargai, satu sejarah. Jadi rakan-rakan saya ramai yang beri komen pada hari ini, yang minta saya nyanyi pun ada. Saya bukan saja nak nyanyi ni, saya nak beritahu. Tadi saya sudah bagi tahu, iaitu lagu yang mana orang kata lagu Tak Tong Tuang. Tak Tong Tuang itu lagu daripada Padang, lagu daripada Sumatera Barat. Sumatera Barat ini indah, cantik. Bukan saja Padang, nasi Padang ada, rendang Padang ada, tetapi ramai keluarga-keluarga di Sumatera Barat ini ada di Malaysia. Ada di Malaysia. Pemimpin-pemimpin ramai daripada keturunan-keturunan Padang ini. Contoh kita tengok, ramai. Tak perlu saya sebut satu persatu lah. Saya tengok, yang budayawan. Orang yang begitu pintar dalam seni, begitu senior dalam budayawan. Kita tengok antaranya adalah Tan Sri, Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatin. He's from Padang. Dan he's orang Minang. Dan kita tengok timbalan speaker Dewan Negara Parlimen Malaysia, Datuk Seri Haji Abdul Halim Abdul Samad. Semua orang Minang. Dan keluarga-keluarga ini datuk-datuk yang ada di Padang, yang ada daripada keturunan Pagar Ruyuang, keturunan Batu Sangkar, keturunan daripada Bukit Tinggi. Ramai yang pergi ke Padang. Jadi tidak asing lagi Universiti Negeri Padang ini. Universiti Negeri Padang UMP ini namanya itu terbentuk besar dan telah jadi nama besar di negara-negara bukan saja di Malaysia tetapi di Tiongkok, di China. Bukan saja Malaysia saja tetapi di negara-negara besar termasuk di Eropah, negara-negara yang besar telah mengenali Universiti Negeri Padang ini melalui promosi-promosi yang diberikan, melalui perwakilan-perwakilan yang ada di negara-negara itu. Jadi saya sentiasa mengingati, orang kata Universiti Negeri, ada di antara kawan-kawan saya juga berkahwin dengan dosen, berkahwin dengan student, dapat jodoh di Universiti Negeri Padang. It's a platform not only for study, it's a platform not only for pendidikan, tetapi it's also for platform for to build your family, in future family. Jadi kita tengok, bukan saja itu, betul kata ibuku. Ini saya nak kata ni. Betul kata ibuku, cinta itu penuh pengorbanan. Kalau orang bercinta lah. Kalau orang bercinta dia kata, betul kata ibuku, cinta itu penuh pengorbanan. Ada juga kata, betul kata nenekku, cinta itu berat di ongkos. Apalagi sekarang musim ni. Jadi sebelum kita pergi ke isu-isu semasa di dalam yang akan saya umumkan pada hari ini juga, dan kita rehat seketika sambil kita menonton Cinta Anak Kampung. Pengorbanan, betul kata nenekku, cinta
kos. Biar habis gajiku sebulan, demi kamu ku rela berkorban. Ku tak peduli walau besok hutang lagi. Malam minggu pertama aku apel ke rumahmu dengan penuh harapan dapat bercandaria denganmu. Bila kita sedang berduaan, lagi asyik tak peduli hansip, seakan dunia milik kita berdua. Peduli mengintipku, penuh kasih kami, tak peduli menangkapku. Kalau cinta sudah melekat, gula Jawa rasa coklat. Pertama aku apel ke rumahmu dengan penuh harapan dapat bercandaria denganmu. Bila kita sedang berduaan, lagi asyik tak peduli hansip, seakan dunia milik kita berdua. Tak peduli mengintipku, penuh kasih kami, tak peduli menangkapku. Kalau cinta sudah melekat, gula Jawa rasa coklat. Nyamuk nakal, tak peduli menggigitku. Tikus liar, tak peduli mengintipku. Penuh kasih kami, tak peduli menangkapku. Kalau cinta sudah melekat, gula Jawa rasa coklat. Kalau cinta sudah melekat, gula Jawa rasa coklat. Ya, kepada anda semua yang sedang menunggu-nunggu pengumuman, yang saya ingin sampaikan kepada anda satu pengumuman. Bukan saja pengumuman ini baik untuk negara kita, bukan saja pengumuman ini baik untuk Universitas Negeri Padang UMP. Saya ingin sampaikan salam daripada Bapak Rektor, Profesor Ganefri, Rektor Universitas Negeri Padang serta Pak Wakil-Wakil Rektor serta para pimpinan daripada Universitas Negeri Padang yang mana mereka sentiasa memberi kerjasama penuh untuk membangunkan pendidikan antara negara serumpun ini, khususnya Malaysia dan juga Indonesia. Saya ingin mengumumkan pesanan daripada Pak Rektor. Beliau sangat-sangat memuji pendidikan yang ada di dalam negara kita dan beliau berharap bahawa lebih ramai anak-anak negara Malaysia ini boleh belajar di Universitas Negeri Padang, boleh berkolaborasi untuk mewujudkan double degree, double diploma, double master dan sebagainya di Universitas Negeri Padang, dan Universitas Negeri Padang willing to work together, bukan saja di dalam research tetapi student mobility. Dan saya ingin umumkan bahawa anda yang menonton
di dalam siaran ini, anda sila hantarkan nama serta nombor telefon anak-anda yang berjaya di dalam SPM mendapat kredit yang baik di dalam SPM. Silalah pergi ke Universiti Negeri Padang dan akan diberi beasiswa penuh kepada anda. Kita akan limit kepada 3 student yang pertama yang kontak kita ini. 3 student yang pertama untuk mendapat beasiswa penuh untuk belajar di Universiti Negeri Padang. Tahniah kepada semua yang menang nanti sebagai satu pelajar bertuah di dalam siaran saya ini. Tiga Pak Rektor bilang, ya, orang-orang Malaysia harus kita bantu dan juga orang-orang Malaysia harus diberi peluang. Jadi anda rebutlah peluang ini dan saya akan berikan link kepada anda untuk anda masuk berdaftar untuk mendapatkan beasiswa daripada Universiti Negeri Padang dengan kerjasama Yayasan Malindo Worldwide. Dan dengan pengumuman itu, maka akhirlah siaran di dalam kolaborasi Universiti Negeri Padang. Kita akan kembali selepas ini untuk saya mengupas berkenaan dengan sedikit sebanyak isu-isu semasa di dalam Masdia yang perlu kita keutarakan untuk kedengaran dan juga untuk memberi satu ruang rayuan kami daripada Masdia kepada pemimpin-pemimpin negara, khususnya kerajaan kita pada hari ini. Kita kembali selepas ini. Baik, kepada anda yang setia dengan kita pada hari ini, cikgu saya sentiasa memberitahu saya bahawa kita boleh mencari orang yang berduit. Kita boleh membeli orang-orang yang ingin bekerja. Tetapi kita tidak boleh membeli atau kita tidak boleh mendapatkan orang yang setia begitu senang. Jadi anda yang sedang menonton ini adalah antara orang yang setia bersama dengan saya. Jadi berkenaan dengan isu-isu semasa kita di Masdia, untuk makluman setelah pengumuman yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Yassin, dan juga pengumuman-pengumuman yang diumumkan setiap hari oleh Menteri Kanan, dan juga pengumuman-pengumuman yang diumumkan oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan, kami menerima baik pengumuman-pengumuman yang diumumkan. Tetapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam isu-isu semasa yang ingin saya kupas sedikit pada hari ini, iaitu di dalam industri renang. Jadi industri renang ini kita lihat bukan senang orang nak berenang pada musim-musim PKP ini. Tetapi bukan senang juga orang tak berenang pada musim-musim PKP ini. Jadi saya menerima beberapa singkatan dari segi untuk diterjemahkan di dalam memorandum SOP. Untuk makluman kepada anda, dan baru-baru ini kita telah bermusyawarat untuk kita draft satu SOP memorandum kepada kementerian berkenaan dengan isu renang ini. Banyak isu-isu yang masih belum dibuka oleh kerajaan. Tetapi kita merayu di bawah MASWIM, iaitu Persatuan Perenang dan juga Jurulatih Renang Malaysia, MASWIM. Kita merayu kepada kerajaan supaya kerajaan memberi peluang dan juga ruang kepada MASWIM dan juga semua NGO renang yang ada di dalam negara ini, bahkan semua perenang dan juga semua industri renang yang ada di dalam negara kita ini, negeri kita ini dan juga daerah kita ini, untuk boleh dibuka kembali. Jadi kalau kita lihat dari segi teorinya kalau kita lihat di dalam rumah, kalau orang ada private pool, anak dia pun berenang, ibu dia berenang, keluarga dia datang berenang, mari pula kawan-kawan dia pun berenang. Nobody control. Tak ada orang control. Jadi, adakah baiknya sekiranya kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan, melalui Majlis Sukan Negara, boleh mengeluarkan SOP yang begitu baik untuk kolam-kolam renang, owner kolam-kolam ini. Tidak kira dari segi public pool ataupun pool yang ada secara private. Jadi, alangkah baiknya kita beri peluang dengan adanya SOP yang baik. Contoh, kalau kita kata tak boleh nak buat sentuhan. Orang buat make up, orang buat salon, orang gunting rambut dan lain-lain juga ada sentuhan. Kalau nak adakan, orang kata nak kena COVID ataupun jangkitan ini, kita tidak boleh jangka bila. Tetapi kita sentiasa berhati-hati.
kita sentiasa menjaga keselamatan itu dan kita sentiasa menjaga mematuhi apa yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi sama juga. Bukan saja industri renang yang tidak dibuka kembali, industri lain contoh seperti di dalam bola sepak, bola keranjang, sukan-sukan lain juga belum dibuka. Saya berharap bahawa semua ahli-ahli Masdia dan juga masyarakat Malaysia, khususnya rakyat Malaysia, ahli-ahli renang yang terlibat dengan industri yang belum dibuka ini supaya bersabar. Kita memberi ruang dan juga peluang kepada kerajaan dan kerajaan juga sepatutnya mendengar rayuan-rayuan yang disampaikan oleh NGO melalui cadangan dan juga platform yang betul ini. Jadi kita mencadangkan kepada kerajaan beberapa SOP melalui memorandum yang akan disampaikan kepada kerajaan untuk kerajaan meneliti, iaitu menjadikan bahawa sukan renang ini antara sukan renang yang dibenarkan untuk mereka ini berenang secara bersyarat melalui SOP yang telah kita cadangkan dan sila kemaskini. Kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan, mungkin di bawah pimpinan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Rizal Merakan, boleh kita kerjasama untuk memberi input-input daripada pandangan kami. Kerana renang ini kita perlu ingat, jasa-jasa renang itu banyak. Jasa-jasa perenang itu banyak. Kerana di Olimpik, nama-nama perenang-perenang itu ada di Olimpik. Dan juga di kaca-kaca TV, sentiasa keluarnya, kita nonton orang renang kuat kupu-kupu, kuat bebas. Itu semuanya jasa-jasa perenang-perenang kita yang merupakan perenang negara. Jadi mereka ini perlu kita kenal. Jadi industri ini bukan saja industri berenang saya nak ulas, tetapi industri-industri lain juga sama. Seperti bola sepak, bola keranjang juga mempunyai jasa. Jadi why not kita benarkan mereka ini untuk mereka kembali ke padang, kembali ke kolam dengan bersyarat. Kalaulah perniagaan lain boleh buka dengan bersyarat, why not others industri boleh buka dengan bersyarat. Jadi melalui beberapa kupasan-kupasan hari ini, saya berharap bahawa renang boleh kita buka kembali melalui cadangan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak Majlis Sukan Negara dan juga dengan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya percaya ada jalan keluarnya dan saya percaya bahawa ada cara-cara untuk kita mendapatkan satu pencapaian yang persetujuan bersama supaya industri renang ini, saya nak bagi tahu suara-suara keramat daripada para industri renang ini, mereka telah berdiam selama 3 bulan. Orang baik-baik semua, orang baik-baik. Tidak ada komplain banyak, tidak ada tulis lain-lain, tidak ada condemn, tak ada. Tetapi mereka ini perlu kita beri perhatian. Jadi saya berharap bahawa melalui platform yang betul, cadangan yang betul, hantaran memorandum SOP kepada kementerian ini adalah antara yang terbaik kepada kementerian supaya menjadi satu guideline, supaya menjadi satu input kepada pihak kementerian. Dan saya percaya bahawa memorandum yang dihantar melalui NGO, bahkan melalui akademik gabungan-gabungan idea daripada lebih 300 akademik yang ada di dalam negara ini, yang dihantarkan dan diterjemahkan di dalam memorandum ini amat baik kerana saya telah bersama-sama dengan mereka sebelum ini dan saya berharap dan merayu kepada kerajaan supaya kerajaan memberi peluang dan juga menilai kembali untuk membuka, untuk memberi peluang kepada industri renang ini, bukan industri renang saja tetapi industri-industri yang lain, dan dibuka secara bersyarat. Sekiranya 3 bulan tidak ada masalah apabila dibuka secara bersyarat, longgarkan sedikit syarat tersebut. Sekiranya tidak ada masalah lagi sehingga 6 bulan, dan longgarkan sedikit syarat tersebut seperti yang diamalkan dan juga strategis yang telah dimainkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi itulah perkara-perkara berkenaan dengan isu-isu semasa, banyak yang kita boleh kolaborasi, bukan saja dari segi ibu bapa. Dan saya ingin kupas sedikit. Ada orang kata renang 1 jam saja, nak singkatkan kepada 15 minit. Berenang nak singkatkan 15 minit, saya nak bagi tahu, buang baju pun dah 5 minit nak singkatkan 15 minit. Buang baju, buang seluar dah 5 minit, 10 minit. Dah 5 minit je jumpa coach. It's impossible lah. Jadi kita jangan balik kepada perkara yang
yang perlu disingkatkan masa itu ada tempat-tempatnya. Bukan semua tempat yang wajib kita singkatkan masa. Kerana kita takkanlah nak pakai bikini, bawa kereta pakai bikini terus ke kolam renang. Itu tak masuk akal langsung. Jadi ada SOP-nya. Mereka-mereka yang datang lebih awal dan juga ditandas di bilik air, ada cara-caranya. Jadi di dalam SOP ini kami telah mencadangkan dan memberi cadangan secara teliti untuk diteliti oleh pihak-pihak yang berwajib supaya sukan renang ini dapat dibuka kembali di dalam negara kita. Dengan bersyarat pun tak apalah, tetapi janji dibuka kembali sekurang-kurangnya ekonomi bagi mereka-mereka di dalam perenang-perenang yang ada akademik boleh survive kembali. Bagi mereka-mereka yang merupakan coach ataupun jurulatih-jurulatih renang yang kerja part time atau full time boleh survive kembali. Bayangkanlah mereka ini, jurulatih yang mendapat income dari part time itu yang kurang lebihnya 600 hingga 800 sebulan extra income. Jadi ada anak 7 orang. Selama ini anak dan juga mereka yang ada di rumah ini dapat hidup dengan agak sederhana. Tetapi dengan tidak adanya pekerjaan di dalam industri renang ini, apa yang terjadi kepada anak-anak mereka ini? Apa yang terjadi kepada anak mereka? Mereka mungkin ada yang makan KFC tak dapat nak makan. Jadi kehidupan mereka balik kepada kehidupan yang tidak begitu sederhana. Jadi kita harap bahawa dengan cadangan-cadangan yang diutarakan melalui platform yang betul ini, melalui Masdia, melalui Maswims yang ada dan NGO-NGO yang lain di dalam industri renang ini, supaya kita boleh sama-sama memberi dan menyokong kerajaan dan memberi penelitian memorandum supaya sukan renang ini apabila dibuka kembali nanti akan ada SOP yang boleh memberi satu manfaat kepada para perenang dan boleh memberi manfaat kepada para industri-industri akademik renang ini. Jadi inilah yang saya ingin kupas pada hari ini, dan saya ingin beritahu kepada anda juga bahawa di dalam isu-isu semasa setiap kali Masdia TV ini, perkara-perkara yang boleh utarakan di Masdia ini saya akan cuba sampaikan dengan cara yang baik, dan anda boleh sentiasa email kepada kami atau boleh WhatsApp ke talian 019 315 1522 atau boleh menghubungi ketua-ketua biro Masdia kami untuk anda memberi cadangan kepada kami. Sekiranya ada salah dan silap, tersinggung perasaan, saya bagi pihak Masdia menyusun 10 jari memohon maaf kepada anda semua yang menonton pada hari ini, dan kita harap kelemahan itu memang daripada diri saya dan segala kelebihan itu memang daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan dengan kata-kata itu saya berharap bahawa anda semua sihat, dan sekiranya anda ingin bertemu atau menemu janji di dalam studio-studio yang ada pada Masdia TV, bolehlah menghubungi kami melalui WhatsApp 019 315 1522. Kita kembali di siaran yang seterusnya. Terima kasih. Bye-bye kepada semua.